فضلا وجودا منا لا باكتسابي منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتسابي منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤول فضلا وجودا منا لا باكتسابي منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi anzala 'alal kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa an'amana bi ni'matil iman wal islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pendengar dan penonton yang dikasihi Allah Azza wa Jalla sekalian, pada pagi ini kita ingin melihat berkaitan dengan suratul Alaq, iaitu
penjelasan bagaimanakah yang berlaku permulaan wahyu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang baginda yang mulia menerima daripada Jibril alaihi salam. Sebenarnya kita tahu Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Ayat ini dalam peristiwa sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sejarah telah merakamkan apabila baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duka cita, baginda Nabi yang mulia di dalam keadaan keluh kesah, mengenangkan rakyat waktu itu berada dalam keadaan kacau bilau akhlak mereka, haru biru, keadaan sosial mereka yang berada dalam keadaan yang tidak dapat dikawal-kawal. Sehinggalah para penonton sekalian, baginda Nabi yang mulia membawa hati dan dirinya ke Gua Hira. Dan bila baginda Nabi SAW panjat ke Gua Hira itu, baginda mendapat satu ketenangan, kerana Nabi dalam kegelapan, keseorangan. Di sana Nabi memikirkan bagaimanakah untuk menyelamatkan waktu itu rakyatnya, masyarakat Makkah ketika itu yang berada dalam keadaan sosial mereka yang cukup membimbangkan. Sehinggalah dalam keadaan Nabi berkhalwat seorang diri, berfikir tentang keadaan itu, Allah Azza wa Jalla yang terlalu mencintai kekasihnya, maka Allah Azza wa Jalla menghantar satu makhluk, iaitu Jibril alaihi salam, dan bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lantas menjelma di hadapan baginda, dan baginda dipeluk, didakap dengan kuat. Lalu Jibril membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah olehmu ya Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dalam keadaan itu, para pendengar sekalian, Nabi SAW memang seorang yang ummi, yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Yang ini memang dah di antara perancangan Allah. Wa makaru, kita ada perancangan, wa makaru perancangan kita, wa makarallah, dan perancangan Allah, wallahu khairul makirin. Kerana perancangan Allah itulah yang lebih terancang, yang lebih sempurna, lebih perfect. Sebagai contoh, hadirin sekalian, kalau kita tengok musim pandemik COVID-19 ini, yang PKP kita, mula-mula PKP, kemudian PKPB, kemudian PKPP, akhir sekali dengan pemulihan. Perancangan manusia itu menyatakan seawal bulan Mac, kalau saya tak silap, 16 hari bulan Mac, 2 minggu selepas itu adalah merupakan PKP, perintah kawalan berkurung. Kemudian sambung lagi sampailah ke hujung Disember. Dan perancangan itu apabila wa makaru daripada manusia itu, perancangan manusia sampai di hujung Disember. Dan sebenarnya kalau menurut perancangan Allah Azza wa Jalla, mungkin perkara itu belum lagi selesai, mungkin di tangan Allah Azza wa Jalla lainnya. Maka begitulah, bila perancangan nak dikaitkan dengan suratul Alaq itu, perancangan daripada Allah Azza wa Jalla yang menyebabkan Nabi SAW seorang ummi, kerana inilah di antara hujah yang boleh menyelamatkan baginda Rasulullah bila Nabi yang mulia didakwa sebagai pencipta Al-Quranul Karim. Nabi didakwa oleh orang-orang kufar, orang-orang kafir sebagai mencipta Al-Quran. Subhanallah. Malah Nabi boleh menjawab, aku seorang ummi yang tidak tahu membaca menulis, mana mungkin aku yang buta huruf ini boleh membaca dan menulis, apatah lagi mencipta satu teks Al-Quranul Karim. Maka apabila jawapan Nabi itu yang agak logik, boleh membuka fikiran orang-orang kafir yang tidak menyalahkan bahawa Al-Quran itu adalah ciptaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka para penonton sekalian, itulah buktinya bila datang Jibril alaihissalam mendakap dan memeluk Nabi yang mulia, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah olehmu ya Muhammad
nama Tuhanmu yang menciptakan. Malah Nabi menyatakan, aku tidak tahu membaca sebab aku seorang yang ummi. Didakap lagi kali kedua, dakap lagi kali ketiga. Maka Nabi pun dapat menjawab dan mengikut bacaan yang dibaca oleh Jibril alaihi salam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Maka rentetan daripada peristiwa itu, bila Nabi SAW didatangi oleh satu makhluk, lembaga yang cukup besar, iaitu Jibril AS, Nabi turun daripada Gua Hira, lantas bertemu dengan isterinya Khadijah, Siti Khadijah. Bila bertemu dengan Siti Khadijah, maka Nabi menceritakan situasi yang Nabi rasa waktu berada di Gua Hira itu. Maka Khadijah pun suggest kepada Nabi, jom ya Rasulullah, kita bertemu dengan sepupu aku iaitu Waraqah bin Naufal. Maka bila bertemu dengan Waraqah bin Naufal, Khadijah pun maklumkan dengan sepupunya Waraqah bin Naufal yang ketika itu adalah sudah terlalu tua dan matanya rabun dan hampir kebuta. Lantas berkata Khadijah yang digelar juga Khadijah Al-Ula, Khadijah Al-Akbar, Khadijah At-Tahirah, sebutannya para penonton sekalian. Sebab Khadijah itu adalah wanita yang suci, ummul mukminin, ummul mukminat. Dia adalah ibu kepada kaum muslimat yang hebat, iman takwanya berjiwa besar. Maka itulah gelaran-gelaran mulia kepada Khadijah. Maka Khadijah pun bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Sepupuku, ini aku bawa suamiku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian Waraqah bin Naufal pun bertanya kepada Khadijah dan Rasulullah, apa yang berlaku? Maka Nabi SAW pun bercerita kepada Waraqah bin Naufal apa yang berlaku di Gua Hira. Dipaksa, dibaca, didakap, dipeluk dengan rapat dan sebagainya, sehingga menggeletar tubuh baginda SAW. Penonton sekalian, apabila Nabi yang mulia berceritakan tentang hal itu, Waraqah bin Naufal memaklumkan, makhluk yang datang kepadamu itu ya Muhammad adalah namus yang juga datang kepada Nabi Musa AS, dan semuanya itu ada diceritakan dalam kitab Taurah. Makhluk yang datang bertemumu ya Muhammad adalah namus, dan namus itu disebutkan dalam kitab Taurat, dan bila diterjemahkan dalam kitab yang kemudian, baginda Rasulullah SAW mengenal namus itu adalah Jibril AS. Dan Waraqah bin Naufal bagi tahu, ya Muhammad, Nabi Musa AS setelah didatangi oleh namus, dia dibuang, dibenci, diusir daripada tempat kelahirannya, sebab dia membawa satu agama yang baru, menyembah Allah Azza wa Jalla. Dan apabila kamu menghadapi situasi yang sama seperti Nabi Musa AS, kamu juga bakal dibuang, kamu bakal diusir, kamu juga bakal tidak dipercayai oleh masyarakat setempatmu. Tetapi Muhammad, jangan kau bimbang, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya. Waraqah bin Naufal berkata begitu. Waraqah bin Naufal ni, penonton sekalian, dia adalah seorang ahli kitab yang beriman kepada Allah, beriman kepada nabi-nabi terdahulu. Sebab waktu itu belum lagi datang syariat untuk beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, kalaulah umurku masih panjang, dipanjangkan usiaku ini, aku akan defend kamu. Bila kamu diusir, kamu dihalau, akulah yang akan defend kamu. Akulah yang akan membela hidupmu, dan akulah yang akan mendokong apa yang engkau bawa untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. Tetapi apa yang berlaku, Waraqah bin Naufal telah dipanggil, dijemput lebih awal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penonton sekalian, inilah di antara gerakan dan juga misi dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesusahan, kepayahan, keperitan itu yang berlaku apabila peristiwa hijrah yang baru kita sambut sebulan 2 bulan yang lalu, dalam peristiwa Muharram
Bila baginda Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui Jibril untuk berhijrah meninggalkan kota Mekah kerana ada cubaan membunuh baginda Nabi yang mulia. Maka Muharram dalam bulan Safar itu Nabi SAW berhijrah. Penonton sekalian ya, Nabi SAW dalam sejarahnya berhijrah di bulan Safar. Tetapi bulan Muharram itu adalah permulaan bulan. Dia seperti bulan Januari begitu ya. Bulan Muharram seperti bulan Januari, dan dia adalah bulan pertama dalam bulan Islam, Muharram. Yang telah diambil, diputuskan oleh semasa pemerintahan baginda Umar Al-Khattab ataupun Umar Al-Faruq. Maka dalam peristiwa hijrah itu, hadirin sekalian, kita tengok bagaimana Nabi SAW dalam keadaan perit, sakit, berhijrah di waktu malam. Malah kalau kita tengokkan kepada sejarah-sejarah terdahulu, mengapakah Nabi itu dalam peristiwa hijrah tidak didatangi oleh satu makhluk yang bernama Buraq? Tuan-tuan mungkin masih ingat dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi dihantar oleh Allah Azza wa Jalla, menghantar satu makhluk yang bernama Buraq. Sekali lompat saja Buraq itu daripada Makkatul Mukarramah, sekali jalan saja, sekali melangkah saja telah sampai ke Palestin. Daripada Palestin, Nabi SAW dengan solat sunat para anbiya-nya, roh-roh anbiya itu dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Daripada Palestin dengan sekali langkah terus sampai ke langit untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tetapi mengapakah bulan hijrah Nabi tidak menerima kedatangan Buraq? Mengapakah dalam bulan hijrah Allah Azza wa Jalla tidak menghantar Buraq? Sebab ibrahnya Allah Azza wa Jalla nak tunjukkan kepada hamba Rasulullah boleh bagi tahu kepada umatnya betapa hijrah itu jalannya payah, jalannya susah. Untuk berhijrah dapat hidayah Allah Azza wa Jalla bukan senang. Macam juga proses kita menuntut ilmu, proses kita belajar, dia bukan perkara yang mudah. Kena ada melalui jalannya, prosesnya, examnya, ujiannya, dan berbagai-bagai ujian. Ujian ini adalah merupakan kepayahan, kesusahan untuk mendapatkan kejayaan. Itu sebab bila dalam peristiwa hijrah, kalau kita pergi balik ke zaman Nabi SAW waktu berhijrah, penonton sekalian mungkin masih ingat bagaimana Rasulullah SAW telah dikepung satu rumahnya oleh ratusan orang musyrik yang ingin membunuh Nabi yang mulia. Rasul SAW dalam rumah tersebut hanya ada Nabi dan juga hanya ada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa yang berlaku? Di sini sebenarnya SOP yang Nabi ikut. Macam sekarang kita ikut SOP dengan masnya, dengan basuh tangannya, dengan tembaknya, tulis namanya, nak pergi 7E pun tulis nama, nak pergi kedai makan pun tulis tembak lagi, tuan-tuan ni. Maka Nabi mengikut SOP tersebut. Bila diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya Muhammad, engkau mesti berhijrah malam ini, maka Nabi tidak ada dakwa-dakwi, tidak ada lagi nak tanya-tanya, tidak ada lagi nak minta dengan Allah Azza wa Jalla berbagai permintaan yang lain, tidak. Baik, maksudnya jawapan baginda Nabi itu pasti baik, ya Allah. Maka Nabi pun terus memerintahkan kepada sepupunya Ali karamallahu wajhah, yang juga merangkap menantunya. Tapi ketika itu Ali masih lagi kecil, masih lagi muda belia remaja. Ali, malam ini aku akan berhijrah keluar daripada kediamanku ini. Engkau yang duduk dekat sini dengan aku, engkau pakai selimut aku, engkau tidur di atas tilam aku, tidur di atas bantal aku, kau selimut dengan selimut aku. Apa jawapan Ali, penonton sekalian? Ali juga mengikut SOP. Baik ya Rasulullah. Maknanya Ali pun tak kata agak-agak lah, Nabi ini, saya ni bujang ni, saya belum kahwin ni, sekarang dibunuh oleh musuh-musuh. Ali pun mengikut SOP yang sedia ada. Apatah lagi baginda Rasul SAW, dan Nabi keluar daripada kediaman itu dengan bacaan surah Yasin ayat 9. Ayat 9 daripada surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ghashaynahum fahum la yubsirun. Dan bila bacaan itu Nabi baca, Nabi tiup, ada sejarah menyatakan Nabi membaling pasir dekat bahagian luar rumahnya,
Semua yang ratusan musuh dianggarkan dalam 300 orang musuh yang berada di luar rumah Nabi, semuanya tertidur dan terlelap. Allah Azza wa Jalla telah menghantar satu makhluk yang tidak boleh kita tunggu, yang tak boleh kita lawan, tak boleh kita nak lari daripadanya, iaitu makhluk mengantuk. Tuan-tuan, Allah menghantar makhluk mengantuk kepada musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, aduwullah, sampai mereka itu semuanya tertidur dan Nabi pun keluar daripada rumah tersebut. Para mufassirin, muhaddisin menyatakan Nabi keluar itu tidak ada ruang Nabi berpijak di atas tanah kerana ramainya musuh-musuh Allah dekat luar rumah Nabi. Nak serang seorang saja. Itu kata tuan-tuan sekalian, makhluk itu berbahaya. Malah kalau ketika mendengar kuliah ini juga barangkali ada yang dihantar makhluk itu makhluk mengantuk. Sidang penonton yang dikasihi Allah Azza wa Jalla, SOP-nya yang berkaitan dengan kehidupan kita hari ini, tuan-tuan, Nabi tidak pernah mempersoalkan apa sahaja arahan Allah Azza wa Jalla. Sayyidina Ali karamallahu wajah tidak mempersoalkan apa arahan Nabi. Ketaatan kepada Allah, ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Ali karamallahu wajah taat kepada Rasul dan wa ulil amri minkum, pimpinan-pimpinan kamu. Bahawa ketaatan itu bukan saja kepada Allah, kepada Rasul, malah kepada pimpinan-pimpinan kamu. Itulah bila mana Nabi keluar sahaja daripada rumah itu, Nabi pergi cari Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq ataupun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Assalamualaikum, dekat luar rumah Nabi, dekat luar rumah Abu Bakar. Abu Bakar pun waalaikumsalam. Maka Nabi pun menyatakan, Abu Bakar, aku ini Muhammad. Sayyidina Abi Bakar menyatakan, Muhammad mana? Dia tak cam, tuan-tuan, sebab waktu malam Muhammad bin Abdullah. Terkejut Abu Bakar As-Siddiq. Muhammad bin Abdullah, adakah engkau Rasulullah? Benar, aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tuan datang rumah saya malam-malam, tuan? Maknanya, tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq juga terkejut dengan datangnya Nabi SAW ke rumahnya waktu malam. Mesti ada sesuatu benda yang penting. Kenapa tuan datang rumah saya malam-malam? Kata Abi Bakar, kita diperintahkan Allah Azza wa Jalla untuk berhijrah. Sebab telah ada komplot, ada perancangan daripada pihak musuh untuk menjahanam dan membunuh aku, dan mereka juga telah diupah dengan beberapa ratus ekor unta. Kalau dapat membunuh aku ni hidup-hidup ataupun mati, mereka dah dapat offer daripada pemuka Quraisy. Jom kita berhijrah malam ini. Apa jawapan Nabi Bakar? Waktu malam ni, tuan-tuan, dengan gelapnya, dengan lampu tak adanya, waktu itu pun mana ada kemudahan-kemudahan lampu-lampu jalan. Tak ada, dalam gelap, betul-betul gelap, sejuknya. Memang tak ada pun, lampu suluh memang tak ada. Abu Bakar As-Siddiq mengikut SOP. Abi Bakar As-Siddiq menyatakan, ya Rasulullah, jom kita berhijrah malam ini. Tuan-tuan tengok bagaimana Abu Bakar As-Siddiq juga yang terlalu taat dengan perintah Nabi itu. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Bukan saja taat kepada Allah, tapi taat juga kepada Rasul dan juga taat kepada pimpinannya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Bakar pun keluar berjalan, berhijrah di waktu malam gelap geliti itu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang boleh kita perhatikan di sini, sidang penonton sekalian? Bagaimana Allah Azza wa Jalla merancang perkara-perkara ini untuk ditunjukkan dalam sejarah. Sejarah hijrah, sejarah pembacaan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sejarah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dijumpai dan bertemu dengan Jibril alaihissalam ataupun Namus. Dan apabila Nabi dibenci dalam usaha dakwah baginda, ini adalah satu perkara yang biasa bagi mereka yang ingin kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW dalam usaha dakwah itu, Nabi dibenci, diusir, malah dihina. Sedangkan tuan-tuan sekalian, waktu Nabi dilahirkan, bapa saudaranya iaitu Abu Lahab. Abu Lahab adalah adik-beradik dengan ayah dia Abdullah. Abdul Muttalib ada 10 orang anak laki-laki. Abu Lahab, Abdullah, Abbas, ramai lagi, Abu Sufyannya. Jadi apabila Abu Lahab itu dia menjunjung Nabi SAW tawaf Kaabah. Abu Lahab musuh Nabi
Yang bila Nabi mengajak untuk berdakwah kembali kepada Allah dan tinggalkan Lata wal Uzza, Abu Lahab lah yang bawa junjung Nabi ni. Dia kata, lihat aku bawa anakku, lihat aku bawa anakku. Dia bangga dengan, dia kata, walaupun itu anak saudaranya, lihat wahai pendatang-pendatang apa ni yang hadir ke kawasan ini, ke pasar, sebab itu berdekatan dengan pasar. Aku bawa, aku junjung anakku. Siapa? Abu Lahab. Inilah anakku yang bernama Muhammad, orang yang terpuji. Sebab apa tuan-tuan? Ketika itu dia sangka bahawa Muhammad inilah yang akan membela agama Lata wal Uzza. Jadi dia junjung, dia bawa Nabi sekeliling Kaabah. Tetapi apa yang berlaku akhirnya, Nabi SAW telah beralih, iaitu tidak mengikut ajaran yang dibawa oleh bapa saudaranya Abu Lahab untuk menyembah berhala, tetapi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang penonton sekalian, itulah bila kita melihat peristiwa-peristiwa tersebut, datangkan semangat yang luar biasa kepada mereka untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir tuan-tuan, apabila dalam usaha dakwah baginda Nabi SAW itu, ya, tadi kita bincangkan tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhir sekali dalam usaha dakwah Nabi SAW, satu ketika Talhah bin Ubaidullah, seorang sahabat yang juga mendapat tempat di sisi Allah, di sisi Nabi SAW sebagai 10 orang sahabat yang masuk syurga tanpa hisab. Talhah bin Ubaidullah. Ketika Talhah bin Ubaidullah pergi ke pasar Busra, tuan-tuan, maka ada seorang rahib. Dia declare waktu itu, tuan-tuan, siapa yang rahib ataupun ahli kitab, dia memang dihormati oleh semua masyarakat. Rahib ni bagi tahu, siapa di kalangan kalian pengunjung-pengunjung pasar tani ni, begitulah lebih kurang, ya, pengunjung-pengunjung ke pasar Busra ini yang datang daripada lembah Makkah. Maka Talhah bin Ubaidullah kata, aku tuan, sayalah Talhah bin Ubaidullah, datang daripada lembah Makkah. Maka Talhah pun datang daripada rahib itu. Maka Talhah mengatakan, kenapa tuan? Kenapa tuan cari saya? Dia kata, kamu orang Mekah? Betul, saya orang Mekah. Kamu kenal tidak dengan Ahmad? Dia kata, saya tak kenal. Kamu kenal tidak Ahmad bin Abdullah? Saya tak kenal lah tuan. Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Oh, saya kenal. Nampak tuan-tuan? Sebut nama Abdul Muttalib, namanya gah, harum, dikenali oleh semua masyarakat. Sebab Abdul Muttalib seorang saja tuan-tuan, dia seorang saja bertemu dengan Raja Abraha yang ketika itu bawa ratusan gajah untuk menjahanamkan kota Makkah. Sebab apa? Raja Abraha dia cemburu, dia iri hati dengan bangunan Kaabah, yang mana ramainya orang datang tawaf di situ, tidak datang ke Yaman. Menyebabkan Abdul Muttalib settle dengan Raja Abraha, tuanku tolong jangan serang Kaabah, sebab ini adalah peninggalan Nabi Allah Ibrahim AS dan aku adalah penjaga Kaabah. Abdul Muttalib tuan-tuan dikenali. Bila rahib kata, kamu kenal tidak Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib? Aku kenal. Kenapa tuan? Maka rahib itu bagi tahu, Talha, engkau balik pergi cari Ahmad bin Abdullah. Dan apa yang terjadi tuan-tuan, bila Talha bin Ubaidullah bertemu dengan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq sebelum bertemu dengan Nabi SAW, Talha bertemu dengan baginda Rasul SAW, dan Talha menyatakan iman dan takwa kepada Allah, dan Talha bin Ubaidullah telah masuk Islam, telah menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Apa hebatnya Talha bin Ubaidullah? Bila dalam satu peperangan Uhud, tuan-tuan ni, satu peperangan Uhud, ketika tentera Islam diserang secara dari belakang, ketika itu tentera Islam sedang melihat harta ghanimah, harta perang. Talhah bin Ubaidullah dalam kekalutan waktu Nabi diserang oleh pihak musuh. Ketika itu mereka menyatakan bahawa Nabi telah wafat, telah terkorban dalam peperangan tersebut. Talhah bin Ubaidullah dia cover, dia defend Nabi. Dan waktu itulah Nabi menyatakan, siapa di kalangan kalian yang ingin menjadi sahabat akrabku dalam syurga? Talhah Ubaidullah angkat tangan, ya Rasul, akulah orangnya. Talha, kita bagi dulu peluang kepada orang Ansar. Dan sekali, dua kali, tiga kali, sampai bila terkorban orang Ansar pertama, orang Ansar kedua pergi, orang Ansar ketiga pergi. Sebelum pergi tu Nabi tanya, siapa di kalangan kalian yang ingin menjadi sahabat akrabku dalam syurga? Talha Ubaidullah angkat tangan, ya Rasul, aku ingin menjadi sahabat akrabmu dalam syurga.
Dia tuan-tuan, dia tak nak duduk di bangku simpanan. Dia nak jadi kesebelasan utama, nak skor gol. Begitu Talhah bin Ubaidullah. Akhirnya bila Nabi kata, Talhah, U-turn, sekarang kau punya peluang, kau punya giliran, kau pergilah berperang. Sahabat nampak Talhah bin Ubaidullah meluru seperti kuda yang dipacu laju. Dan Talhah Ubaidullah tanpa gentar, tanpa takut, Talhah bin Ubaidullah melibas pedangnya. Dan akhirnya Talhah terbunuh, Talhah terkorban dalam keadaan tidak gentar sedikit pun tuan-tuan. Dan Talhah Ubaidullah syahid. Lalu diberitakan disampaikan berita kesyahidan Talhah bin Ubaidullah kepada Nabi SAW. Dan Nabi menyatakan kepada Abi Bakr menyatakan dengan para sahabat sekalian, kalau kalian ingin melihat orang syahid yang hidup, inilah orangnya, Talhah bin Ubaidullah. Maka tuan-tuan sekalian, itulah kesimpulannya dalam dakwah Nabi SAW, hijrah Nabi SAW. Bila Nabi dicemuh, dikata, dihina sebagai orang yang ummi, mencipta Quranul Karim, tetapi ayat ini penguat, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah ayat penguatnya bahawa untuk menuntut ilmu, maka bila kita ada ilmu, kita ada kekuatan dalam dan juga kekuatan luaran dan kekuatan spiritual kita untuk menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا أقطعنا